KPM. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi mi. Mi mi mi. Chris, Chris nak buat apa tu? Hai cikgu. Oh, okey. Tak cikgu, saya nak tahu kenapa bila saya tekan gitar ni dan bila saya tak tekan bunyi dia berbeza cikgu. Kenapa ya? Yang ni dia ada kaitan dengan gelombang dan juga ada kaitan dengan frekuensi. Okey. Kaitan tu yang apa yang kita nak belajar hari inilah Chris. Okey. Dia berkaitan dengan resonance, berkaitan dengan pelembapan dan sebagainya. Okey, jom masuk kelas. Okey, boleh. Tak Boleh ada cikgu? masalah, boleh. Okey, jom semua. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains tambahan bersama Cikgu Rosnizan. Apa khabar Cikgu? Okey Chris, baik. Khabar baik ya Cikgu? Chris okey hari ini? Chris pun okey dan Okey, sedia Chris. untuk belajar dengan Cikgu Rosnizan hari ini. Tapi sebelum itu saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Klang Selangor selaku jurubahasa kita. Okey, baiklah sebelum kita teruskan cikgu, saya nak tanya kawan-kawan di rumah, murid-murid, semua dah sedia tak? Okey, kalau dah sedia boleh kasih thumbs up. Nampak. Okey cikgu, semua murid pun dah sedia, Chris pun dah sedia. Apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita nak belajar apa cikgu? Chris, terima kasih. Okey, hari ini kita belajar berkait dengan gelombang. Okey, iaitu pelembapan dan juga resonance. Apa resonance ni? Yang ada kaitan dengan Chris main gitar tadilah. Okey, sebelum tu kita tengok dulu kita punya standard pembelajaran Chris. Yang pertama apa yang kita akan belajar ini, yang pertama kita terangkan penghasilan gelombang. Yang kedua menerangkan pelembapan dalam sistem ayunan. Yang ketiga berkomunikasi mengenai contoh pelembapan sistem ayunan dalam kehidupan harian. Yang keempat menerangkan resonance dalam sistem ayunan dan yang kelima berkomunikasi mengenai aplikasi resonance dalam kehidupan harian. So kita ada 5 subtopik lah standard pembelajaran kita pada hari cikgu. ini. Cikgu saya nak tanya, Okey. apakah maksud gelombang cikgu dan bagaimanakah gelombang ni boleh terhasil? Okey Chris. Okey, bagus soalan Chris tu. Yang mana yang ni pada untuk poin yang pertama tadilah. Okey, kita tengok yang pertama penghasilan gelombang. Bagaimana gelombang terhasil. Okey, ni kita tengok ada 2 gambar. Satunya adalah sistem ayunan dan satu lagi adalah sistem getaran. Okey, seperti mana sistem getaran yang Chris main gitar tadi, di mana kedua-dua objek ni, kedua-dua sistem berkenaan, pergerakan objek yang berayun atau bergetar dia akan menghasilkan gelombang. Yang saya kata tadi, yang Chris buat dia menghasilkan gelombang. Cumanya beza bila Chris petik saja bagaimana bunyi terhasil. Sebelum bunyi tu dia ada getaran dia. Ada sistem getaran bagaimana bunyi terhasil. Dia ada kaitan yang lain pula lah. Okey. So kita tengok bagaimana apa yang dimasukkan dengan gelombang lah. Gelombang iaitu proses kita nak pindahkan tenaga dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Di mana gelombang dia memindahkan tenaga tanpa memindahkan jirim. Dan tenaga yang dipindahkan tu mengikut arah perambatan gelombang. Okey. So yang ni dia punya maksud bagi gelombang tadilah. Bagaimana gelombang terhasil? Soalan Chris tadi. Okey, penghasilan gelombang. Kita tengok dulu jenis gelombang. Okey, jenis gelombang dia ada 2. Satu dinamakan gelombang melintang dan satu lagi dinamakan gelombang membujur. Apa dia gelombang melintang dan apa dia gelombang membujur? Di sini kalau murid-murid kita di rumah lah, nak bezakan 2 ni, melintang dan membujur, iaitu dia punya perkataan yang saya merahkan ni. Berserenjang dan juga selari. Di mana apabila zarah bergetar, zarah tu kita tak nampak Chris. Tetapi apabila kita contoh macam kita tadi kita petik ataupun buai kita berayun, di mana apabila zarah tu bergetar pada arah berserenjang
iaitu dia naik turun dan dia pergi ke kanan atau ke kiri, iaitu dengan arah perambatan gelombang. Okey, berserenjang kalau kita tengok ni 90 darjah lah. Okey, dia punya cara dia merambat. Okey, yang kedua, untuk gelombang membujur, dia selari. Selari maksudnya zarah bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Maksud dia pergi sama ada kiri ataupun kanan. Okey, yang tu dia selari. Kalau yang ni bezanya dia naik turun lah. Dia naik turun, dia akan pergi ke kanan ataupun dia patah balik ke kiri pun tak ada masalah. Yang ni kita nampak. Dia naik turun. Bila naik turun, dia akan jadi 90 darjah. Itu bermaksud berserenjang. Dan juga satu lagi adalah selari. Okey. Jenis-jenis gelombang ya, cikgu? Jenis-jenis gelombang. Baiklah. Kalau Chris boleh tengoklah kalau di makmal kita, bagaimana kita nak bezakan dua gelombang berkenaan. Okey. Hari ini saya tak bawa dia punya contohlah yang kita panggil spring slinky. Spring slinky. Spring slinky itu maksudnya kita guna spring, kita ada kaedah dia lah. Murid-murid kita di rumah tu memang dah tahulah berkait dengan spring berkenaan. Contohnya kita gerakkan spring ke kiri dan ke kanan, maka dia akan menghasilkan gelombang seperti inilah, ke kiri dan ke kanan, ataupun kita gerakkan atas ke bawah. Dan dia akan bergerak ke depan lah. Sebabnya kita start dengan sini. Okey. Kita gerakkan, dia akan bergerak. Naik, turun, naik, turun. Kalau kita nak buat graf dia akan graf macam ni lah. Naik, turun, naik, turun. Faham? Okey. Dan dia akan ke kanan. Dan kita boleh nampak dia punya sudut dia tu 90 darjah. Kalau yang ni mudah. Yang ni maksudnya kita getarkan, kita tolak dan kita tarik. Faham? Kita tolak dan tarik. Kalau kita tengok pada spring slinky, maka dia ada, kalau kita nak buat bentuk gelombang, dia ada garisan dia rapat dan juga jauh. Okay. Baiklah, cikgu boleh tak kongsikan rumusan mengenai segmen kali ini tentang jenis-jenis gelombang, cikgu? Silakan. Okey, jenis-jenis gelombang ni. Okey, kalau di sini kita tengok contoh apa yang ada pada gelombang melintang, kita ada gelombang air. Okey, satu lagi kita ada gelombang cahaya. Okey, dan kalau gelombang membujur iaitu gelombang bunyi. Jadi memang ada dua jenis sajalah, cikgu. Ada dua jenis saja gelombang. Tetapi dia punya sifatnya lain, Chris. Kalau sifat tadi dia ada beberapa sifat dia lah. Okey, tapi kita tak nak fokus kepada sifat hari ini. Yang kita nak fokus ni adalah jenis gelombang, yang satu melintang, satu lagi membujur. Tapi nanti kita akan buat eksperimen yang berkaitan. Contohnya kita akan buat gelombang melintang lah. Kita nak tengok dari segi graf yang terhasil. Okey, bagaimana graf yang terhasil nanti, sama ada graf tu makin rendah ataupun makin nilainya makin sifar, ataupun graf tu kekal panggil apa, malar. Sama je sampai habis macam mana. Adakah kalau graf dia contoh yang ni kita tengok beberapa. Kalau kita tengok graf makin lama makin kecil sehingga atas, apa dia punya kesannya kalau grafnya jadi macam ni. Jadi yang ni selepas inilah, cikgu. Okey, selepas inilah kita akan belajar sebelum berkait tu, apa kata kita berehat sebentar boleh, cikgu? Okey, boleh Chris. Okey, kepada rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Rosnizan untuk sains tambahan tingkatan 5. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan dengan topik hari ini gelombang, pelembapan dan resonans. Baiklah cikgu, saya nampak di atas meja ni ada apparatus, cikgu. Kita nak buat eksperimen ke, cikgu? Betul Chris. Okey. Kita ada beberapa alat radas kita lah. Okey, alat radas ni kita nak gunakan untuk kita punya aktiviti kita hari ini, iaitu pelembapan dalam sistem ayunan. Okey, apa dia yang dinamakan pelembapan? Nanti kita tengoklah sistem ayunan kita di mana apa yang kita perlukan. Dekat Chris pun ada, dekat saya punya
meja pun ada lah. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok dulu Baiklah. kita punya alat radas kita. Okey, yang pertama nanti kita akan susun radas seperti rajah lah. Okey, alat radas kita di sini kalau Chris boleh angkat yang tu kita ada apik G. Apik G. Okey, yang tu apik G. Okey, yang kedua kita ada Siap, gergaji cikgu. besi. Okey, ini apik G. apik G. APIT Ya, APIT Okey, nama dia. apik G. Okey, yang kedua kita ada gergaji besi. Gergaji besi. Okey. Tu. Dan yang ketiga kita ada plastising di mana ada dua warna tu bermasuk dua jisim yang berbeza. Dan satu lagi ada jam randit lah. Okey, yang analog bukan digital. Ini style manual lah, lama analog. manual. Okey, biasanya manual kalau kita nak lebih tepat kita guna digital. Tapi kita nak bagi pendedahan yang biasa tentang analog lah kepada anak murid kita. Okey, Kadang-kadang biasa yang nak anak murid kita nak semuanya nak yang digital. Mudah nak ambil bacaan semua. Tapi yang ni lebih cantiknya dalam makmal banyak kita gunakan yang analog. So kita biasakan diri kita dengan analog lah. Baiklah, cikgu. Okey, so kita tengok yang kedua nanti kita akan sesalkan bilah gergaji berkenaan ke posisi X dan kita lepaskan dia. Nanti kita tengoklah kaedah ni macam mana. Okey, boleh, cikgu. Yang ketiga nanti Chris dan juga saya lah kita akan perhatikan dia punya amplitude ayunan dia. Okey, bilah gergaji dalam tempoh masa 20 saat saja. Tapi kita kena betul-betul fokus sebab nanti kita mungkin tak berapa nak nampak. Tak pernah nampak dengan jelas lah sebabnya kadang-kadang getaran dia tu mungkin laju. Tapi kita nak tengok dia punya sehingga 20 saat tu bagaimana getaran berkenaan. Adakah semakin perlahan ataupun semakin laju. Okey, Dan yang keempat tu kita ulanglah. Ulang eksperimen langkah kita menggunakan plastisin yang berbeza jisim. Okey, di sini saya tak letaklah jisim dia berapa. Cuma kita nampak yang ni kecil dan juga yang ni besar. Kalau kita tahu yang mana lebih berat. Lebih berat kita boleh agak bila kita timbang dua-dua menggunakan tangan kita sendiri pun kita boleh bezalah. Okey, dan yang ni dia punya gambar yang betulnya. Okey, di situ kalau kita tengok kita apikkan pada kaki meja. Okey, di sini kita tak ada kaki, kita boleh apik je di atas ni tak ada masalah. Okey, boleh je. Yang ni di makmal memang kita apik pada kaki meja lah. Okey, dan saya kata sesalkan tu pada kedudukan X tu kita tarik sikit dan kita lepaskan. Barulah kita tengok getaran dia macam mana dan selama 20 saat apa yang berlaku. Okey, boleh Chris kita jalankan eksperimen? Boleh, cikgu. Okey, yang ni nanti Chris kena hati-hatilah. Hati-hati sebabnya yang ni gergaji besi. Takut nanti sebab dia tajam kan? Okey, pertama kita guna tepi meja Chris. Baiklah. Okey. Okey, kita apik sikit ya. Okey. So kita ambil apik G dulu, lepas tu kita kita apik je. Kita apik. Apik dekat meja ya. Okey, dekat tepi hujung meja. Hujung Sebab yang ni boleh diapik lah yang ni. Cikgu, panjang ni macam mana, cikgu? Ikut panjang tak kira je. Boleh dikatakan ikut selera Chris pun boleh, tapi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, nanti getaran dia lah. Faham? Sebab yang ni kita nak tengok kaedah dia je. Okey. Baiklah, Cuma cikgu. bila kita kepit macam ni, katakan Chris tanya berapa panjang tadi kan. Kita hanya malakan dia untuk dua plastising. Jangan plastising yang pertama kita buat panjang ni, plastising yang kedua kita ubah. Jadi dia punya pemboleh ubah yang dimalakan tu kita dah ubah dia, dia akan mempengaruhi getaran dia lah. Okey, faham. So tak ada masalah tak? Cikgu, kalau apik G ni boleh tak kita kepit kat mana-mana? Atau hanya di hujung meja je? Chris nak kepit kat mana? Kalau kat tengah tak boleh kan, cikgu? Kat tengah sebab dia punya ni pendek ni tak boleh nak tu lah. Kalau apik G kita tu luas, boleh je di tengah, tak ada masalah. Sebaiknya kat sekolah kita guna kaki meja seperti gambar. Kaki meja ataupun kita boleh guna kerusi. Kaki kerusi kita letak atas meja dan kita apiklah kat situ. Mana-mana yang boleh senang kita gunakan sebab apik G dia pelbagai saiz. Dia banyak pelbagai saiz. So yang ni saya bawa saiz yang kecil sikit lah. Kalau bawa saiz yang besar nanti kan berat nanti. Saya takut pecah cermin ni. Susah. Sebab ni dia kaca yang ni kan. Macam ni cukup lah, cikgu? Okey, boleh je. Boleh Janji dia boleh gerakkan yang ni. Okey, kalau kita gerakkan ni kita dah nampak dia punya getaran dia, ayunan tu. Tapi kenapa kita guna
kita guna plasticine. Sebab kita senang nak tengok dia punya getaran dia. Dan faham. juga jisim plasticine juga mempengaruhi getaran sebab dia akan menghasilkan amplitude, iaitu Yang puncak berbeza, dia yang berbeza. So Okey, saya bagi dua ni, kita nak tengoklah kalau yang ni adakah dia akan berhenti 20 saat nanti, dia berhenti cepat ataupun dia lambat, bergantung kepada plasticine ni lah. Okey, baiklah cikgu. Kita nak mula dengan plasticine yang lebih kecil plasticine ke ni kita besar? bulatkan sikit, kita guna yang kecil dulu. Kecil dulu, Okey, bulatkan ni. Okey. Yang ni kita Bulatkan. tak ambil data apa-apa Chris. Data kita tak ambil. Tak ambil. Cuma kita jangan nak tengok, nanti kita akan bincangkan dari segi Pemerhatian. bentuk pemerhatian bentuk graf yang saya dah sediakan lah. Okey, boleh Okey, cikgu. boleh. Letak je di hujung Chris. Letak saja Okey. Okey. Dah. Okey, dah. Okey. Dah? Tangan satu lagi pegang jam randik. Okey. Satu lagi kita Jam randik. masuk sesarkan dia. Kita tarik, kita nak tarik ke bawah pun boleh. Okey. Chris nak tarik ke atas pun boleh. Alright. Maksudnya ni contoh saya bagi dulu baru kita buat nanti ya. Okey, baiklah. Katakan saya tarik sikit ke bawah, saya lepaskan, kita mula. Mula kita tengok 20 saat apa yang akan berlaku kepada kita punya getaran dia lah. Okey, 5. Okey. Okey. Dah 10 saat, lagi 10 saat ya cikgu. Mhm. Okey. 15. 3, 2, 1. Okey, dah 20 saat cikgu. Yang tu baru kita praktis belum mula. lagi. Yang tu praktis, yang tu warm up lah cikgu. Warm up. Okey. Tapi nampak Chris tu excited sangat. Memang Terus cikgu. 20 saat. Tak apa Chris, saja saya nak test Chris hari ni. Cikgu nak test saja. Okey, sebab kita baiklah. jarang-jarang buat eksperimen Chris. Okey. Okey, kita mula apa yang Chris perlu tengok. Okey, dari segi masa tak ada masalah. Ya. Kalau terlebih ke apa semua tak ada masalah lah. Kalau Chris katakan terlebih, kita nak tadi 20 saat. Ya. Chris tengok 30 saat. Maka apa kan, untuk cikgu? eksperimen yang ulangan pun mesti 30. Yang tu dinamakan pun boleh ubah. Dimalakkan, ya betul. Okey, kita tengok adalah dari segi kalau Chris buat terlalu jauh, dia akan getaran dia tu laju. Okey. Jadi kalau laju nanti susah kita nak Susah tengok. Kalau buat kita ambil sikit je, kita nak tengok lama kelamaan dia akan perlahan. Okey. Yang tu yang penting kita nak tengok. Faham. Dia punya amplitude dia lama-lama dia akan turun. Okey. Last sekali nanti kalau kita nak tunggu dia berhenti, masanya kalau saya buat di sekolah hari itu lebih daripada 2 minit. Nak tunggu dia berhenti. Lebih. Lama sangat tu. Lama. That's why lah kita ambil 20 saat je. Baiklah. Kita tengoklah. Okey, kita boleh mula sekarang. Okey, Chris. 3, 2, 1. TikTok, TikTok, TikTok. Okey. 5 saat. Okey, murid-murid kita kena perhatikan Perhatikan ayunan, dia punya ayunan naik turun dia tu. Okey. Okey, naik turun dia sehingga dia boleh berhenti Lagi lah. 5 saat. 3, 2, 1. Okey, 20 saat dah cikgu. Okey, 20 saat. Kalau kita biarkan, dia akan berhenti dengan sendiri. Ya. Kalau kita biarkan macam itulah. Okey. Yang kita ambil 20 saat ni sebab kita nak jimatkan masa kita. Faham? Okey. Yang seterusnya, apa perlu kita buat, Chris? Kita perlu tukar dengan Tukar plasticine. dengan plasticine. So kita bulatkan bagi cantik sikit plasticine ni. Okey. Okey, kalau Chris tengok yang tu makin lama makin perlahan Chris. Betul. Betul tak? Yang tadi Betul. nampak laju Okey. So kita tukar je. Bulatkan plasticine. Okey. Tukar. Masukkan saja plasticine. Okey. Lebih berat yang ni lebih berat. Jisim dia berbeza. Okey, dah. Okey, lebih berat. Sama ya cikgu? Ya, sama 20 je saat, kemudahannya. 1 2 2, 3. 3. Yang ni lebih perlahan cikgu. Lebih perlahan sebab dia jisim dia besar. Jadi kita mudah tengok kalau jisim dia makin kecil, dia makin laju getaran sebabnya dia punya pemberat dia tu kecil. Okey, lagi 5 saat. 3, 2, 1. Okey, dah 20 saat cikgu. Okey, pun sama. Saya nak tengok dia punya eksperimen ni hanya kita nak uji dari segi pelembapan iaitu geseran luar mempengaruhi ke tidak getaran dia. Okey. Kalau geseran luar, katakan Chris buat ni, getaran dia naik turun sampai petang, dia stay je bergerak. Dia tak berhenti. Maka pelembapan tidak berlaku di situ. Tapi yang ni ada pelembapan cikgu. Dia pelembapan sebab dia lama-lama dia akan berhenti sebab dia tiada daya luar digunakan. Cumanya daya yang kita berikan tadi pada permulaan saja sebab kita tarik dia untuk hasilkan getaran. Itu daya permulaan. Kalau kita nak dia gerakkan lagi, kita bagi lagi daya. Kita gerakkan dia sehinggalah
setakat mana kita nak dia bergetar lah. Okey. Dan itu je eksperimen kita. Jadi Kalau Chris guna lebih besar, maka dia punya getaran nampak perlahan, tapi dia ambil masa yang lama jugalah. Sebabnya punya kalau kita tengok tadi yang rendah dia turun tu lebih kurang sikit je. Bila kita guna GC yang lebih besar, dia lagi turun. Sebab Jadi dia berat, apakah konklusi dari eksperimen ni cikgu? Okey, kesimpulannya sebelum kesimpulan lah kita tengok kepada hasilnya Chris. Okey, baiklah. Pada paparan yang saya bagi ni. Contoh yang pertama kita tengok tu bila kita buat graf, okey, dia punya ada amplitude. Amplitude bermaksud sesaran yang kita kenakan tadi. Okey, yang kalau yang start dengan start dengan sifar kosong tadi, kedudukan kita panggil keseimbangan. Okey, bila kita contoh kita angkat ataupun kalau pada graf berkenaan kita angkat dia. Itu A lah cikgu. Kedudukan dekat A tu. Puncak kita panggil. Puncak. Yang tu ialah amplitude maksimum. Dia panggil puncak lah. Okey, bila kita lepaskan dia maka dia akan turun pada kedudukan keseimbangan dia, akan turun bahagian bawah. Lama kelamaan dia punya amplitude dia makin lama makin perlahan, dia punya puncak dia makin rendah dan last sekali nanti dia akan jadi sifar dan dia berhenti. Di situ bermaksud amplitude dia menyusut dengan masa. Itu dia punya kesimpulan dia di situlah, amplitude menyusut dengan masa. Dan kalau katakan kita nak kekalkan dia punya getaran ni, agak-agak Chris apa yang perlu kita buat? Kalau Chris tahulah. Ni saya nak uji Chris. Kalau Chris tak tahu, Chris beritahu je, tak ada masalah. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Yang itulah sebelum sebelum Chris jawab tak tahu tu, okey. Saya nak cerita yang saya beritahu awal tadi, getaran dia tadi disebabkan oleh daya luar. Daya luar, bagaimana kita nak kekalkan dia? Maksudnya kita nak atasi pelembapan ke atas ayunan ataupun getaran tadi. Jadi kita kena mengenakan daya luar, betul tak? Kena gunakan daya luar tu. Apa yang boleh kita guna contohnya? Agak-agak Chris lah. Motor boleh ke? Motor. Okey, motor tu mungkin Chris teringat kalau kita tengok buaian baby, dia ada satu motor dekat spring. Spring tu supaya kita kalau kita tarik dia punya buaian tu, dia akan naik turun getaran dia. Getaran tu kita boleh panggil ayunan juga. Biasa ayunan dia berayun. Getaran berkenaan kita nak kekalkan supaya bayi tidur dengan lena sebab ada ayunan dia sentiasa tu, maka kita supply, kita bekalkan motor. Di mana motor berkenaan dia akan bekalkan tenaga sepanjang masa. Jadi ayunan tu tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Maksudnya pelembapan tidak akan berlaku. Disebabkan pelembapan ni disebabkan geseran luar dia tu. Itu yang kita panggil pelembapan. Dia ada dua lah namanya. Iaitu satu dinamakan pelembapan dalam dan satu lagi adalah pelembapan luar. Okey, yang ni contoh. Saya bagi contoh pelembapan dalam sistem ayunan tadi. Contoh yang pertama kalau kita tengok tu ada budak dia main buaian. Okey, bagaimana kalau kita nampak di situ seorang duduk, dua orang lagi, dia bagi tenaga untuk ayunkan dia. Kalau tak, dia tidak akan berayun sendiri kecuali kita letak motor tadi lah, dia akan berayun. Kita petik je, motor tu akan di buaian di buaian berkenaan. Tapi ya tu rasa tak seronok budak-budak. Kalau letak motor je just tengok je, dia bahaya juga. Bahaya dia nak turun nanti tiba-tiba dia melompat. Maka yang ni ayunan buaian tadi semakin perlahan disebabkan iaitu dia panggil pelembapan luar, iaitu rintangan udara. Okey, satu lagi dinamakan pelembapan dalam. Okey, pelembapan dalam yang ni kadang-kadang kita tak berapa nak faham sangat sebabnya dia melibatkan hentakan pada kenderaan. Okey, pada kenderaan bermotor di mana dia akan semakin berkurang disebabkan pelembapan dalam dia tu iaitu geseran antara molekul dalam spring apabila penyerak hentakan dia bergetar. Yang ni spring dalam kereta ke cikgu? Kita panggil apa dia punya absorber. Absorber. Penyerap spring pada kereta ataupun spring pada motor. Pada motor ada kan? Sebab saya jarang naik motor. Okey. Pada motor ada, tapi pada kenderaan mana-mana semua ada. Dia punya sebab dia nak menyerap hentakan. Kalau tidak ada, mungkin kalau kita langgar lubang ke apa, dia akan jadi kemalangan lah kepada kenderaan tu. Itu yang bahaya. Kepada penumpang, kepada pemandu dan sebagainya. Baiklah, itu dia punya kaedahnya lah pelembapan.
Pelambapan dalam ayunan. Cikgu boleh tak juga kongsikan rumusan untuk segmen yang telah kita belajar hari ini, pelambapan dalam sistem ayunan. Okey, dalam sistem ayunan ni satunya kalau kaedah yang kita buat ni, okey, kaedah yang kita buat yang tadi kita guna 2 saja. Ya. Okey, kalau kita guna beberapa plasticine, kadang-kadang kita tak kita tak ukur, tak uji pelembapan just kita nak tengok satu. Okey, yang tadi saya tak guna pembaris. Sebab nak buat graf tu sebab kita just nak tengok dia punya kaedah. Kalau betul-betul kita buat eksperimen, kita boleh letak pembaris di sini dan kita boleh tengok dia punya amplitude dia. Okey. Jadi kita nak perhatikan amplitude dia lah. Amplitude dia dan kita barulah boleh buat graf dengan cantik lah. Yang tadi cuma kita nak kaitkan pelembapan yang berlaku dan graf yang terhasil. Okey, baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Rosnizan untuk topik gelombang, pelembapan dan resonance untuk segmen menengah atas tingkatan 5. Tapi cikgu, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak? Boleh, Chris. Okey, kepada rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan gelombang. Didik TV KPM. Baiklah, semua masih lagi di slot menengah atas bersama Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan tingkatan 5 dengan topiknya gelombang, pelembapan dan resonance. Baiklah cikgu, seterusnya kita nak lakukan eksperimen apa ni cikgu? Okey, yang seterusnya Chris, kita tengok resonance dalam sistem ayunan. Apa yang dikatakan resonance? Okey, kalau kita tengok pada topik resonance tu sendiri, resonance tu sendiri di mana apabila satu frekuensi yang di luar, apabila kita bagi ayunan dia menghasilkan frekuensi, maka dia akan ada satu lagi frekuensi pada satu objek tu, dia dinamakan frekuensi asli. Kalau dua-dua tu dia sama, maka akan berlaku ayunan tu dia akan jadi serentak. Kita hanya just ayunkan satu frekuensi yang biasa dan objek yang satu lagi dia akan berayun sama seperti apa yang kita buat tadilah. Yang tu dinamakan resonance. Tapi resonance ni ada banyak konsep dia. Tak semestinya dalam ayunan bandul, tapi yang ni kita ambil dalam sistem ayunan. Lepas nanti kita tengok apa kaitan resonance untuk kehidupan harian yang lain-lain lah. Okey. Sebelum tu Chris, kita tengok pada cara kita lah. Apa-apa saja kita nak buat aktiviti, kita mesti ada prosedur dia tu, kaedah ataupun langkah-langkah yang perlu kita buat. Okey, yang pertama kita akan sediakan bandul button yang terdiri daripada beberapa siri bandul yang dipasang pada tali yang tebal. Iaitu satu tali yang kita akan bentangkan seperti jambatan lah. Dan kita akan buat beberapa bandul. Biasa sebelum ni kita belajar satu bandul je yang kita ayun. Pada tali ni nanti kita ikat pada retok stand kita, kaki retok kita. Dan bandul yang saya sediakan tu ada 5. 5 nanti kita ikat kelima-limanya pada satu tali yang tebal. Yang pentingnya kita kena pastikan ada 2 bandul dia punya panjang dia tu sama. Kenapa? Sebabnya kita nak menghasilkan resonans. Adakah bandul contohnya B dan E yang kita lepaskan satu je? Adakah E itu ada perubahan ataupun tidak dari segi ayunan dia dan juga bandul-bandul yang lain lah. Bukan kita nak tengok E saja. Tapi di sini kita nak tengok B dan E. Kalau dia tidak berayun seperti mana yang kita bagi B, maka eksperimen kita tu mungkin sedikit gagal. Tapi kita nak tengoklah dia punya ni jadi atau tidak. Kita akan sesarkan bandul B dan kita lepaskannya. Kita akan perhatikan perubahan yang berlaku kepada bandul-bandul yang lain. Dan kita perhatikan amplitude ayunan. Maksudnya dia punya sesaran dia lah bagi setiap bandul. Dan kita catatkan pemerhatian. Maksudnya kita dah tengok catat pemerhatian. Selepas ni kita ada soalan yang berkaitan lah. Iaitu pemerhatian dia. Yang ni rajah
yang kita akan buat nantilah, yang tu dinamakan bandul Biden, di mana tali tebal kita tak dibenang, dan juga kita ada bandul A, B, C, D, E, F, 2, 4, 6 di situ. Pada gambarnya 6 tapi hari ini kita guna 5 saja. Okey. Baiklah, cikgu. Okey. Kita boleh mula sekarang, Chris. Okey, Okey, jom. yang pertama dulu. Chris ikat di hujung sana, saya ikat di hujung sini lah. Baiklah, langkah Okey, pertama, Chris ikat dulu. Kita ikat tali tebal Okey, tali tebal, Chris. Terus kita Okey. ikat mati kat situ, Chris. Terus ikat mati. Ya, cikgu. Okey, Chris buat dululah. Okey. Okey dah. Okey, sekali lagi, Chris. Nanti takut dia tercabut nanti. Okey. Baiklah. Okey dah, cikgu. Okey. Okey, so nanti kita nak ayunkan nanti, kita kena peganglah nanti. Kalau tak nanti takut Oh, dia. takut jatuh Takut ini jatuh nanti kan. Okey. Okey. Okey, yang ni langkah pertama dah, cikgu. Okey, ini langkah yang pertama. Okey, seterusnya. Eksperimen ni tak ada masalah, boleh buat seorang je, tak ada masalah. Ya. Tapi tak apa, hari ni saya bantu Chris. Okey, terima kasih, cikgu. Okey. Yang kedua, kita ikat tali benang Okey. pada bandul. Bandul. Okey, ikat dulu. Okay, nampak semua? Okey. Ikat. Jadi sekarang kita nak sediakan bandul dengan Beberapa siri bandul yang Okey. mempunyai panjang yang berbeza. Okey, Cuma baiklah. satulah panjang dia sama dua bandul tu. Okey. Okey, kita gunting dulu panjang mana dulu, nanti baru kita set kat Cikgu, sini. cikgu nak buat panjang D Yang mana cikgu? Cikgu nak buat. Tak apa, Chris gunting dulu. Okey, Tak apa, gunting lepas dulu. tu nanti kita boleh gunting selepas kita gantung je. Okey. Gunting dulu, baru kita susun nanti. Alright, jadi kita ada 5 5 bandul. bandul dengan panjang yang berbeza. Okey. Okey, cikgu saya dah siapkan 2. Cukup tak yang ni, cikgu? Cukup tak? Okey. Untuk yang pendek. Yang pendek cukup. Boleh Tak apa, Chris ikat tu lebih sikit, takut nanti dia terpelanting nanti Okey. pada bandul tu. Kita gunting sikit ujung dia. Baiklah. Okey. Seronoknya buat eksperimen dalam kelas. Rasa lebih interaktif cikgu. Sebab dia punya hands on tu penting lebih pada hands-on. murid. Pada dia tahu cara nak sediakan salah satu. Kadang-kadang benda ni kita boleh beli je kat kedai, tak ada masalah. Dia ada jual yang dah siap. Cikgu, jadi yang ni panjang dia macam mana, cikgu? Okey, tak apa, Chris buat panjang lebih pun tak apa, nanti kita terpotong je. Boleh je. Baik. Panjang mana pun. Okey, sudah. Okey, Chris boleh ikat dulu ke? Okey. Kat di sini Yang tu Chris nak buat yang mana? Yang A dulu. Yang A tak D. Oh, A lagi pendek kan, cikgu? Boleh start pada A sana pun tak apa, boleh. Okey, tak. Macam ni. Yang ni paling pendek nak ikut gambar. Kalau ikut gambar cikgu, A. Okey, A pendek. A di sini. Okey. Hati-hati jatuh. Alright. Nampak tak cukup panjang ni kot. Tak apa, dia punya pendek sikit pun tak apa. Okey. Boleh? Okey, dah. Yang ni A. Okey, yang tu A, dah siap. Okey, seterusnya Okey. B. Seterusnya B. Lebih panjang Okey, ni saya gunting sikit. Saya takut nanti. Okey. Yang ni B. Baik, okey, yang ni untuk lebih panjang panjang benang dia. Okey. A paling pendek. Kalau ikut gambar tadi, A paling pendek, B, seterusnya C. C. Okey. Okey, C lebih panjang. Bagi jarak sikit, Chris. Bagi jarak sikit. Bagi sama jarak dia. Macam ni okey. Lebih kurang sama ni. Okey, macam ni Okey, boleh. Alright. Okey, yang ni C. Alright. Alamak. Belum ikat. Sorry cikgu. Tak Minta apa. maaf Tak apa, Chris ambil masa. Okey. Yang ni kita tak boleh buat tergesa-gesa nanti. Takut semua terputus nanti. Cikgu, biasanya ujian amal ini berapa minit pelajar akan buat ni? Okey, tengok kalau eksperimen melibatkan dia punya eksperimen yang panjang lebih kurang 45 minit. 45 minit. Ya, Chris. Okey.
Okey, yang keempat D, paling panjang ni. yang ni okey, D. Okey, sekejap tak cukup. Tak apa, kadang kalau kita tak nak ikut gambar pun boleh je. Kita buat. Okey. Sekejap. Okey. Jangan sampai terkena lantai nanti, takut dia Okey, boleh buat cikgu. tinggi sikit. Tinggi sikit Buat naik sikit. Okey. Cukup tak? Janji dia. Alamak. Tak boleh. Tarik sikit lagi. Boleh. Boleh. Kena buka. Kena bawa balik, sorry. Okey. Boleh buka. Okey. Saya rasa kena gunting sikit ni cikgu. Okey. Okey, gunting. Cikgu, selain tali ni boleh tak guna tali lain? Atau memang Tali kena guna lain, tali benang macam ni? Atau wire memang. ke? Wire nanti kadang dia punya tu takut kita tak boleh nak ikat dia. Faham? Ikat sekali lagi, Chris. Takut nanti dia terbuka. Okey. Tak apa, nanti kita tarik dia. Okey. Okey, dan satu Ni lagi. A, B, C, D. Okey, satu lagi A, B, C, D, E. E. Panjang dia mesti sama panjang dengan B. B. Okey, panjang B, tak apa, Chris start Okey. dulu. Kita tengok sini. Cikgu ukur dulu Okey, ukur dulu. Ukur dulu, panjang B. 17. Okey, lebih kurang 17. Okey. Okey. 17, kita lihat dulu. Gunting dulu 17. Alright. Kenapa kena sama cikgu? Sama Nanti sebab kita nak tengok resonance dia. resonance. Okey. Boleh, sama. 17. Dia punya ni tak apa saya buat ni. Okey, kita tengok ni. Letak dulu. Dia punya ni sama tak? Okey. Atas sikit. Atas sikit. Okey, Minta maaf cikgu. boleh. Dia dah Dia dah terikat dah. Dah Boleh je. terikat. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Nampak cerewet Ya. Okey, lebih kurang je. Okey, kat dulu. Tak apa, nanti kita boleh Betul. naik sikit ke. Okey, sikit ke. Naik Saya sikit. pegang Okey, cuba bawah. pegang, Okey. Okey. Alright. Sudah cikgu. Okey, ikat sekali lagi. Ikat sekali lagi. Okey, dah terhasil kita punya bundle button kita. Oh. Okey, yang ni kita guntinglah sikit. Okey. Jadi seterusnya cikgu. Okey, seterusnya apa yang perlu Chris buat? Jadi Sesarkan bandul B dan lepaskan. Okey. Langkah keselamatan tu kita kena pegang lah. Sebab nanti takut Okey. dia berayun nanti benda ni bergerak. Baiklah. Okey. Bandul- Sesarkan bandul B. Ya. Bandul B yang mana? Yang ni Macam cikgu. mana kita nak sesarkan dia? Kita tarik, kita lepaskan. Tarik Nanti, arah sini sebelum ke arah sebelum kiri? tu kita biarkan semua Oh, berhenti okey, okey. dulu. Alright. Sekarang dia tengah berayun. Macam ni cikgu. Okey. Dari Betul. arah sini. Betul Betul. Okey. 1, 2, 3. So kita perhatikan bandul-bandul yang lain. Bandul lain pun ada ayunan cikgu. Ada ayunan, cumanya tak ikut sama dengan yang E. Kenapa kita tengok B dengan E tu sama? Ya, betul. So resonance berlaku di situlah sebabnya yang kita nak tengoknya panjang yang sama, ayunan dia akan jadi sama. Okey. Yang lain pun turut berayun, cumanya dari segi ayunan dia adakah sama ataupun berbeza. Okey. Jadi apakah kesimpulan yang kita boleh dapat dari Okey, eksperimen ni kita cikgu? tengok eksperimen ni, kalau kita tengok maka eksperimen kita boleh dikatakan berjaya lah sebab kita boleh menghasilkan ayunan yang sama dengan panjang yang sama. Apa yang kita nampak di sinilah. Okey, Chris tak puas hati lagi. Nak buat lagi? Nak buat? Boleh. Okey. Boleh nampak cikgu E dengan B yang mengayun cikgu. Walaupun dia lambat sikit, Ya. maksudnya dia nak dapatkan frekuensi. Betul. Frekuensi itu yang sama, maka kita akan ambil masa sikitlah kita tengok dia punya ayunan dia. Okey. Faham cikgu? Itu yang dia punya kaedah. Kalau kita tengok kaedah yang kelima, perhatikan amplitude ayunan bagi setiap bandul. Maksudnya adakah bandul-bandul lain pun turut berayun sebabnya dia pada satu tali, maka dia punya frekuensi akan dipindahkan, maksudnya dipindahkan pada bandul-bandul lain, dia akan berayun, cuma kita akan nampak sikit je lah ayunan dia. Tapi yang kita nampak ketaranya
B dengan E. B dengan Sebab panjang E, yang sama. panjang yang sama. Dan biasanya soalan yang datang apabila selepas eksperimen kita buat, kita boleh tengok slide kita. Okey. Okey, yang pertamanya kita tengok apakah yang berlaku kepada bandul lain apabila bandul B disesarkan dan dilepaskan. Bermaksud disesarkannya tadi, Chris tarik dia tu, yang tu kita masuk sesar. Okey. Lepas tu kita lepaskan. Okey, Maka jadi ayunan berlaku. Bila ayunan berlaku, dia bandul ada lain pun turut berayun amplitude dia, bandul lain turut berayun. Sebab dia pindahkan frekuensi dia sama dan yang mana sama, yang kedua, bandul yang manakah berayun pada amplitude yang maksimum. Maksimum tu maksud dia tinggilah. Dia punya tu. So agak-agak jawapan dia tu apa? Untuk soalan 2 Dua-dua soalan berkenaan. Okey, yang pertama bandul yang lain turut berayun. Turut berayun. Okey, betul Chris. Untuk pemerhatian kedua, bandul yang kedua. manakah pada amplitude yang maksimum? Bandul E je go. Bandul E, kenapa bandul E? Sebab mempunyai panjang yang sama dengan bandul B, betul tak? Betul Chris. Bandul E. Kerana apa? Dia mudah je. Dia punya alasannya tak payah kita nak fikir dari segi frekuensi dia sama, benda yang kita nampak luaran saja. Okey. Dia mudah. Eksperimen ni kita nampak luarannya apa, itulah jawapan penerangan yang cukup mudah. Itu dia. Kerana mempunyai panjang yang sama dengan bandul B. Dan kalau ada soalan lagi, satu lagi dia tanya, apakah fenomena yang kita kaji? Fenomena resonance. Okey, fenomena Kalau dia resonance. tanyalah. Kalau di sini saya tak tanyalah sebab kita memang nak buat berkait dengan resonance. Baiklah cikgu, nampaknya eksperimen kita hari ini pun dah berjaya. Ya Chris. Okey, apa kata kita berehat sebentar cikgu? Boleh. Okey, kepada rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Rosnizan untuk Sains Tambahan. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris, MJ dan juga Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran Sains Tambahan dengan topik kita gelombang, pelembapan dan resonance. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya apakah yang akan kita belajar Cikgu? Okey, Chris, tadi kita dah tengok pelembapan dan juga resonance, dan sekarang ni kita tengok kaitan resonance dengan kehidupan seharian kita lah. Okey, beberapa saja saya bagi contoh lah. Okey, kalau kita tengok secara umumnya, yang pertamanya aplikasi berkait dengan gitar. Okey, yang Chris mainkan gitar tadi ataupun penyanyi-penyanyi mana yang main gitar lah. Okey, yang kedua, bagaimana saluran televisyen tu boleh dikaitkan dengan resonance, dan yang ketiga, jambatan gantung Tacoma. Okey, apa ketiga-tiga ni kaitan dia dengan resonance? Okey, kita tengok yang pertama dulu gitar. Bagaimana resonance berlaku pada gitar lah. Okey, apabila frekuensi petikan jari kita pada gitar sama dengan frekuensi asli gitar. Yang ini bermaksud gitar mempunyai frekuensi asli dia sendiri. Apabila kita petik je, maka frekuensi yang kita kenakan pada gitar berkenaan, bila dia sama, maka resonance berlaku, maka terhasillah bunyi. Okey, sama ada kalau kita petik frekuensi dia rendah, masih lagi dia berlaku, cumanya perlahanlah bunyi dia. Faham? Bunyinya agak perlahan sikit. Sebab tak ada resonance. Tetapi kalau kita terlebih, itu menyebabkan tali dia putus. Dia melebihi frekuensi asli dia. Okey, yang kedua, bagaimana berkait dengan stesen televisyen? Okey, yang ni kita nak dapatkan frekuensi saluran televisyen, di mana satu komponen elektrik ditetapkan untuk mengalami resonance dengan frekuensi saluran yang dipilih. Yang tu kita cari siaran kita berdasarkan frekuensi yang telah ditetapkan. Contoh TV, apa yang kita nak, maka kita pilihlah frekuensi tertentu. Maka barulah kita dapat siaran berkenaan, sama ada siaran tu jelas ataupun tidak. Kalau kadang-kadang kita, biasanya kalau kita lalu ikut highway, kadang-kadang kita dapat frekuensi, bila satu-satu tempat tu, frekuensi yang kita tetapkan yang pertama tadi, bila dia tak sama, siaran dah hilang. Betul. Begitu juga dengan telefon kita.
Okey, dia ada kita panggil apa? Tidak ada network, tidak ada rangkaian dia lah. Yang tu dia ada kaitan lah dengan benda ni. Okey, yang ketiga bila kita tengok di sini, di mana di situ saya tulis insiden yang berlaku di Jambatan Gantung Tacoma. Okey, di masyarakat tu pada 7 November 1940 akibat kesan resonance. Okey, jambatan gantung ni di mana Apa yang jadi, cikgu? Apa yang jadi? Dia ditiup angin pada frekuensi yang sama dengan frekuensi asli jambatan. Okey, menyebabkan jambatan tersebut runtuh. Okey, untuk lebih jelas lagi, apa kata kita tengok video yang saya sediakan lah. Baik, boleh? Okey, jom kita tengok video yang disediakan. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. Secara keseluruhannya dia boleh runtuh lah. Wah, yang tu akibat resonance tu? Ya, Chris. Yang tu kalau kita tengok dekat kita punya Malaysia pun ada kita panggil jambatan gantung. So bila kita lalu, kita cuba elakkan, kita berayung, kita cuba nak ayungkan jambatan berkenaan. Kalau dia punya frekuensi yang kita hasilkan, kalau terlebih ataupun sama dengan frekuensi asli jambatan, mungkin akan mengakibatkan dia ayunan tu akan berlaku dulu. Sebelum dia terputus tali ataupun dia runtuh. Tapi kalau tak silap saya sebelum ni ada satu tempat tu yang mana pelancong-pelancong dia terlalu ramai, dia lalu atas jambatan berkenaan dan dia cuba gerakkan jambatan. Biasalah dia nak main-main seperti buaya. Tapi kalau terlebih, yang tu kita tak sedar masa kita buat pergerakan kita tu, kita menghasilkan frekuensi. Bila frekuensi yang tu sama dengan frekuensi asli pada jambatan berkenaan, yang tu menyebabkan dia berayun, lama-kelamaan bila dah terlebih, dia akan runtuh. Baiklah, cikgu, boleh tak kongsikan rumusan mengenai topik kita hari ini, iaitu gelombang, pelembapan dan resonans. Okey, Chris. Topik kita hari ini membincangkan tentang pelembapan dan resonans. So, secara rumusannya, saya nasihatkan kepada murid-murid di luar sana lah, supaya kena fahamkan apa kaitan pelembapan dengan persekitaran. Contohnya pelembapan dalam, bagaimana ia berlaku, pelembapan dalam, bagaimana dia berlaku, disebabkan dari geseran udara dan sebagainya. Dan juga resonance, kita bukan 3 saja yang saya terangkan tadi, ada beberapa resonance turut berlaku. Kalau kita tengok contoh bagaimana gelas kaca boleh pecah disebabkan oleh kumpulan kuaya. Yang tu pun sama. Yang tu pun boleh dijadikan sebagai hidupan. Yang tu kita boleh kaitkan dari segi frekuensi asli dan juga frekuensi yang dihasilkan oleh kumpulan kuaya tadi. Dan cikgu, bagaimanakah prestasi Chris pada hari ini, cikgu? Prestasi Chris kalau keseluruhan. maksimum secara keseluruhannya daripada awal hingga akhir, pelibatan dalam eksperimen kita buat step by step dia punya kaedah tu, alhamdulillah saya tengok Chris berjaya mendapatkan 5 daripada 5 lah. 5 bintang. daripada 5. Okey, terima kasih, cikgu. Sama, Chris. Dan saya juga ingin tanya, cikgu, macam mana kita boleh dapatkan bahan tambahan topik hari ini, cikgu? Bahan tambahan dah disediakan oleh KPM, iaitu dekat Sumberku. Di situ banyak bahan berkait dengan sains tambahan terutamanya dan juga subjek-subjek lain lah. Baiklah. Terima kasih, cikgu. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Rosnizan untuk kelas yang sungguh interaktif dan sungguh seronok hari ini. Dengan itu, kita akan jumpa lagi hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Bye semua.